Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, how are you guys? So, today we are going to learn a new topic, okay, which is about transportation. Okay, so let's begin. Okay, so guys, you have to know that transport system or transportation is very important for living organism, not just for human, plant, also for unicellular organism. Okay, so remember transport system or transportation is very important, okay, for all living organism. For example, human, plant, and also unicellular organism. Okay, what does unicellular organism means? Okay, unicellular organism means that it has only one cell. Okay, it only has one cell. For example, paramecium, euglena, amoeba, or bacteria or virus. Okay, so those are categorized under unicellular. Okay, but for human, plant, and animal, they are multicellular organism. Why? Because they have more than one cell. Okay, so why transportation ataupun transport system is important? Because you see here, every cell needs oxygen for cell respiration and nutrient to obtain energy. So in order to receive oxygen and nutrient, we need transport system. So this transport system is required to transport oxygen and nutrient to whom? To the cell. So can you see the importance of transport system? Okay, not just oxygen and nutrient. At the same time, carbon dioxide and waste product also will be transported using transport system. For sure, we are living organism, we are going to keep producing carbon dioxide and waste products. So these two things need to be eliminated from our body. So that's why we require transport system. Okay. So the process of carrying oxygen, nutrient, and other useful substance from external environment into the cell is through diffusion. So this is the name of the process that involve transportation. Okay, and eliminating the waste product from the cell is also through diffusion. Okay, so as you can see here, okay, transport system involved in all living organism, including simple organism and complex organism. Simple organism is also known as a unicellular organism. Ingat simple organism sama maksud dengan unicellular organism. Kalau complex organism sama maksud dengan multicellular organism. Simple tu sebab apa simple? Sebab it only has one cell. Tapi complex ni sebab apa? It has more than one cell. Itu maksud dia. Okay, so kalau awak tengok kat sini cakap apa ni? Simple organism such as unicellular organism do not have a specialized transport system. The substance needed by the cell such as oxygen and nutrient enter directly, ni keyword dia, directly into the cell through diffusion via diffusion through the cell membrane, and the waste products such as carbon dioxide are also eliminated from the cell to the external environment via division through cell membrane. So kalau awak tengok kat sini sebagai contoh ni, this is amoeba. Okay, kita ambil contoh yang ni. So for example, okay, as I said, simple organism ataupun cellular organism, they only have one cell. So maksudnya ni amoeba, amoeba ni dia is a one cell je, dia ada satu cell je. Ni cell dia ni satu sahaja. Okay, so the oxygen can enter directly just like that. Ni kat luar contohlah, this is the environment kan. Okay, so the oxygen will directly enter to the amoeba, okay, via diffusion through cell membrane. Sebab apa dekat luar ni? Ni awak tengok kat luar ni. Ni kat luar dia ni, at the outermost layer, ini namanya cell membrane. Ini pun sama juga. Paramecium kan kat luar sekali kan kita ada cell membrane. Sama juga dengan euglena. Okay. So the oxygen can directly enter via diffusion through cell membrane.
Lepas tu carbon dioxide are also eliminated from the cell to the external environment. So kalau carbon dioxide pun dia boleh keluar macam tu saja. Faham tak? Oksigen masuk, carbon dioxide keluar. As easy as that. Okay. But for complex organism, complex organism such as human, vertebrate and multicellular plant. Okay, vertebrate tu maksudnya animal lah. Have a specialized transport such as shown below. So kalau tengok kalau human ni, kita ni adalah complex organism. Sebab apa? Sebagai contoh, if you take oxygen, okay, oksigen tu akan pergi dekat paru-paru. Lepas tu dia pergi kat mana? Dia pergi dekat mula-mula dia pergi kat nostril. Ingat tak kita belajar? Lepas tu dia pergi dekat trachea. Lepas tu bronchus. Lepas tu bronchoi. Awak tengok tak? Kompleks tak kat situ? So we have specialized transport system. Okay, so this is the picture of human that has transport system. Ingat transport system kita involve heart. Okay, kita ada heart, kita ada blood vessel. Okay, sebab apa? Dalam blood vessel tu ada darah yang mengalir. Darah yang mengalir itulah yang membawa oksigen dan juga carbon dioxide. So fungsi jantung ni apa cikgu? Fungsi dia adalah to pump the blood. Okay, tapi kalau tengok plant ni, plant transport system dia involve phloem and xylem. You still remember phloem and xylem? Ingat phloem and xylem ni you can find okay, in the root, in the stem, also in the leaf. Boleh jumpa kat semua tempat. Dekat daun boleh jumpa, dekat stem boleh jumpa, dekat root pun boleh jumpa. Okay, so the transport system in the plant involve phloem and xylem. You still remember the function of xylem and phloem? Okay, so xylem fungsi dia transport water. Transport lah tu. Kalau phloem, transport nutrient. Okay, so this is how phloem and xylem looks like in the stem. Dekat batang macam ni wajah dia. Kalau dekat daun ni awak tengok ni. This is how the xylem and phloem looks like. Xylem dekat atas, ni bulat ni. Phloem dekat bawah. Tapi kalau dekat root ni, awak tengok kat root ni. Xylem dibentuk T. Titik-titik ni phloem. So you can see xylem and phloem involved in transport system, but they looks different according to the place. Kalau dekat root, this is how they looks like. Kalau stem macam ni. Okay, kalau dekat daun macam ni. Okay. Okay, so let's go to the next one. Okay, the importance of the function of transport system. So ini adalah fungsi-fungsi transport system lah. Ini cikgu dah explain dah, tapi dia dah samaras kat sini. Kita pergi satu-satu. Okay, the importance of function of transport system in the organism. Number one, the transport system carries substance needed by the cell such as oxygen and nutrient. So oxygen and nutrient we use for what? To produce energy for cellular respiration. And this energy will be used in living process in the organism. So the main function of transport system is to transport oxygen and nutrient. So when we have oxygen and nutrient, we can do cellular respiration. Why cellular respiration is important? Because we want to produce energy. Why energy is important? Because the energy will be used for living process. Okay. Yang kedua, the transport system carry substance needed by the plant such as mineral salt, water and the product of photosynthesis to carry out living process in the plant. So maksudnya ini dia nak bercerita pasal plant pula lah. So transport system is needed in the plant. Why? Because to transport mineral salt. Cikgu, mineral salt ni apa? Mineral salt ni sama-sama adalah datangnya daripada baja. Kan bila awak tanam pokok kan awak letak baja kan. Dalam baja tu ada mineral salt. Okay? Water bila awak siram pokok kan. So air tu perlu ditransport dalam tumbuh-tumbuhan tu lah. And the product from photosynthesis. Okay? And the last one, transport system will eliminate toxic waste product from the cell in the organism to the external environment. Okay? The toxic waste product that fail to eliminated from the cell will poison and kill the organism concerned. So maksudnya fungsi transport system yang terakhir adalah untuk menyingkirkan waste product.
Sebab apa? Dalam waste product ni adanya toxic. If the waste product is not eliminated from our body, it will poison and kill the organism. Awak cuba bayangkan kalau waste product, sebagai contoh carbon dioxide cannot be eliminated from our body. What happen to you? You will be dead, right? Awak akan mati. That's why transport system is very important. Okay guys, so next is I want to teach you about the structure and the main function of blood vessel. Okay, sebab apa cikgu? Sebab, okay, macam tadi cikgu cerita, okay, awak tengok sini, awak tengok kat human ni. Okay, so this is what we call transport system. Okay, ini namanya adalah sistem pengangkutan. Ingat our transport system involve two things. The first one is heart, jantung. Yang ni kita akan belajar sekejap lagi. Yang kedua adalah blood vessel. Blood vessel dalam bahasa Melayu adalah salur darah. Salur darah. Okay. So remember in our in human transport system, we have two main things which are heart and blood vessel. Okay. Sekarang ni kita nak belajar pasal blood vessel dulu. Okay. Lepas ni kita belajar pasal heart. Okay, blood vessel dulu. Okay. So blood vessel ni kalau awak tengok ada warna merah dan ada warna biru. Ni awak tengok ni. Ni semua ni yang berangkai-rangkai ni, yang terjuntai ni, nama dia adalah blood vessel. Okay. So apa beza cikgu? Warna biru dan merah. Okay, ingat warna merah ni adalah salur darah that transport oxygen. Okay, I repeat. The red color, okay, the red blood vessel carry oxygen, while the blue blood vessel carry carbon dioxide. Okay, merah ni oksigen, biru ni carbon dioxide. Okay, ingat dalam badan kita hanya dua saja gas yang diperlukan, oksigen and carbon dioxide. That's all. Okay. Okay, so sekarang ni cikgu nak ajar pasal blood vessel dahulu. Blood vessel. Okay, let's go. Ni blood vessel. Okay, remember there are three types of blood vessel present in our body. Ada 3 jenis blood vessel. Nak tengok. There are 3 human blood vessel, namely artery, capillary dan juga vein. Okay, so kalau kita guna mikroskop, this is how they looks like. Blood vessel ni ada 3, kita ada artery, capillary dengan vein. So artery ni kalau awak tengok dia warna merah. Warna merah cikgu cakap apa tadi? Dia bawa oksigen. Kalau vein dia bawa apa? Bawa carbon dioxide, sebab tu dia warna biru. Boleh faham? Okay, capillary ni it is present in between. Dia berada dekat tengah-tengah. The capillary ni it present in the middle of vein and artery. Sebab tu lah awak tengok separuh dia warna merah, separuh dia warna biru. Sebab apa? Nanti cikgu cerita. Okay, so right now we are going to study in detail the structure and the function of artery, capillary and vein. Okay, so kalau awak tengok, okay, cikgu besarkan Okay, ni vein. Okay, dari segi luaran ni dia nampak warna biru, yang ni merah. Okay, tapi kalau kita tengok dalam lagi, so kita tengok satu-satu. Okay, vein, capillary and artery. So vein ni, okay, pertama sekali dia cakap apa? Okay, in term of structure, structure dia. Okay, pertama sekali vein ni thin, dia nipis, less muscular, dia kurang berotot. Cikgu, otot dia yang mana cikgu? Ni otot dia ni. Aku tengok mouse cikgu ni. This is the muscular ataupun muscle. Muscle yang ada di otot yang ada dekat vein tu. Dia ada less muscular and less elastic wall to facilitate the blood flow through under low blood pressure. Awak kena tahu vein ni, darah yang mengalir dekat vein ni dia ada low blood pressure. Sebab apa low blood pressure? Sebab dia bawa carbon dioxide. Ingat low blood pressure is due to the presence of carbon dioxide. Okay, lepas tu apa? Dia ada valve. Ni valve ni. Valve.
Okey, cikgu, valve apa fungsi dia? Valve, cikgu. Okey, tulis ya. Dalam buku ni dia tulis pula fungsi valve ni. Valve ni dalam bahasa Melayu, injap nama dia. Dalam bahasa Melayu lah. Okey, the function of valve is to make sure the blood flow in one direction. Kita ulang balik Valve ni fungsi dia adalah to make sure the blood flow in one direction. Maksudnya darah tu mengalir dalam satu arah saja. Awak faham tak? Itu fungsi valve. Untuk memastikan darah mengalir dalam satu arah. Okey? So kalau tengok vein ni dia ada valve. Lepas tu dia ada large lumen. Lumen ni adalah lubang yang ada dalam saluran darah. Ni lumen ni. Dia ada lumen yang besar. Okey, tapi kalau arteri, kita beza vein dengan arteri dulu Okey. Kalau vein dia ada thin and less muscular. Lepas tu dia ada valve, ada large lumen kan. Tapi kalau arteri, dia ada thick. Tu kaja. Thin ni jadi thick. Ni awak tengok ni yang cikgu cakap ni. Okey, muscular wall ni yang warna kuning ni. This is what we call muscular wall. Tapi kalau vein ni muscular wall dia kecil je. Tapi kalau arteri besar. Thick and muscular wall with a lot of elastic tissue. Ni less, yang ni a lot of elastic tissue to withstand high blood pressure. Kalau awak perasan, kalau vein ni dia bawa low blood pressure. Sebab apa? Dia bawa darah yang ada carbon dioxide. Tapi yang ni ada high blood pressure. Sebab apa? Dia ada banyak oksigen. Dia ada banyak oksigen. Okay, kalau vein ni dia ada valve, dia ada injap ni. Awak tengok injap ni. Apa fungsi injap? To make sure the blood flow in one direction. Tapi kalau arteri ni has no valve. Tak ada valve pun. Dia tak ada lubang. Dia tak ada injap. Tapi kalau vein large lumen. Lumen ni lubang saluran darah ni mestilah ada lubang, betul tak? Sebab darah nak mengalir dalam lubang tu lah. Lumen tu dalam kata lain nama lumen tu adalah lubang lah. Tapi kita guna perkataan lumen lah. Okey, yang ni dia ada large lumen. Okey, tapi kalau arteri ni dia ada small lumen. Lubang ni kecil saja. Okey, itu saja perbezaan vein dan arteri. Tengok capillary pula. Kalau capillary awak tengok lumen dia kecil. Kalau vein, kalau awak tengok dia ada large lumen. Kalau arteri small lumen. Tapi kalau capillary smallest, paling kecil. Okey. Lepas tu vein ada valve. Capillary no valve. Arteri no valve juga. Okey, lepas tu apa lagi dia cakap ni? Thinnest wall which is one thick cell without any muscle and elastic tissue. Kalau awak perasan vein dengan arteri ni dia ada elastik dan juga muscular tissue. Tapi kalau capillary ni without, tak ada muscular dan juga elastic tissue. Sebab tu dia kecil awak tengok ni. Ni awak kecil ni. Sebab apa dia tak ada muscular wall dan elastic wall tu. Okey. Okey, jom kita tengok apa fungsi dia pula. Macam cikgu cerita tadi. Vein fungsi dia apa? Transport deoxygenated blood. Deoxygenated blood tu maksudnya darah yang ada carbon dioxide. Nama lain bagi darah yang ada dalam darah transport deoxygenated blood maksudnya dia mengangkut darah yang ada carbon dioxide. Tapi kalau arteri ni transport oxygenated blood. Maksudnya dia transport darah yang ada oksigen. Boleh faham? Ini dia cakap apa ni? Transport deoxygenated blood from the heart to the whole body except lung. Maksudnya adalah dia akan hantar darah yang ada carbon dioxide ke jantung. Daripada mana? Daripada the whole body. Sebab apa? Body kita lah yang menghasilkan carbon dioxide. Betul tak? Badan kita lah yang hasilkan carbon dioxide. Sebab apa? Dalam badan kita ada sel. So sel akan menghasilkan carbon dioxide. So carbon dioxide ni akan berada dalam darah dan dihantar ke jantung. Okey. Okey, lepas tu kalau awak tengok, kalau arteri transport oxygenated blood from heart to the whole body. So dia, fungsi arteri adalah menghantar darah yang ada oksigen daripada jantung ke seluruh badan. Sebab apa? Seluruh badan memerlukan oksigen. Seluruh badan kita ada sel. Sel perlukan apa? Sel perlukan oksigen. Okey. Okey, kalau capillary fungsi dia apa? Tengok ni. Allow the exchange of gas
food and waste product between blood and body cell via the diffusion through the thin wall and capillary. So kalau awak tengok kat sini, ini capillary, betul tak? Okay, sebagai contoh, ni from the heart. Heart ni dia akan pump darah oxygenated, darah yang ada oksigen. So darah yang ada oksigen tu akan mengalir dalam capillary. Okay, so darah yang ada oksigen tu dia akan mengalir dalam capillary. Sorry, apa aku cakap ni? Sorry, maafkan cikgu. Sekali lagi ignore what I said just now. Cikgu kadang-kadang blur juga ni. Okay, darah yang ada oksigen akan mengalir dalam arteri. Okay, so darah oksigen yang mengalir dalam arteri tu akan dibawa ke capillary. Sebab tu kalau tengok ni capillary ni, tiba-tiba kat sini warna merah. Sebab apa? Dalam ni ada oksigen. So, dekat capillary ni, tepi-tepi dia ni ada sel. Ada sel tepi-tepi dia ni ada sel. So, sel perlukan apa? Sel perlukan oksigen. So, oksigen daripada capillary ni akan diffuse out, akan keluar pergi ke dalam sel. Dan sel ni in return they will give carbon dioxide. Sebab tu kat sini akan jadi warna biru. Sebab apa warna biru? Sebab di bawah dia ada carbon dioxide. So darah yang ada carbon dioxide tu akan dibawa ke vein. Ke mana? Ke jantung. Faham tak? So vein ni akan bawa darah yang ada carbon dioxide lah. Itu maksud dia. Okay, ni awak tengok yang terakhir, the circulation of blood. Yang ni slow blood under low blood pressure. Sebab apa low blood pressure? Sebab dia bawa darah carbon dioxide. Sebab tu dia ada slow ataupun low blood pressure. Tapi kalau yang ni rapid blood flow under high blood pressure. Sebab apa under high pressure? Sebab dia ada darah oksigen. Yang ni no pulse. No pulse dan ni ada pulse detect. Sebab apa? Sebab tekanan tu tinggi. Sebab tu ada pulse. Okay. Lepas tu dia cakap apa ni? Kalau capillary, slow blood through flow under decreasing blood pressure. Maksudnya pengaliran darah dalam ni slow lah. Sebab tu dia ada valve. Bila darah tu slow, ada tendensi darah tu akan back flow. Sebab tu kita ada valve dekat vein ni. Untuk make sure the blood flow in one direction. Tapi kalau arteri, dia tak perlukan valve. Sebab apa? Dia ada rapid blood flow. Darah tu mengalir cepat under high blood pressure. Maksudnya darah dalam arteri tu dia akan mengalir cepat. Sebab tu dia tak perlukan valve. Kalau vein ni, dia perlukan valve. Sebab apa? Sebab darah tu mengalir perlahan. So bila darah tu mengalir perlahan, ada tendensi blood tu back flow. So sebab itulah ada valve kat sini. Bila ada valve tu akan make sure the blood will flow in one direction. Okay. Okay guys, so let's continue. Okay, kejap Okay, hari ni cikgu nak ajar cara nak lukis dan juga untuk kenal the structure of the heart. Okay, pertama sekali awak buat bentuk love. Okay, I want you to draw with me. Okay, buat bentuk love. Okay, heart kan love kan, betul tak? Okay, lepas pada tu, okay, you divide them. You divide them. Okay, so remember heart ni, okay, whatever in our right is in the left heart. Ni tangan kanan cikgu kan. So kat sini akan jadi left. Sebab apa cikgu? Nanti cikgu ajar. Okay, remember whatever it is in our right, it is left for the heart. So kalau sini left, sini apa? Sini right lah. Okay, tulis right. Okay, and then so you can see here, this is left heart, this is right heart. Okay, so lepas pada tu I want you to draw. Sekejap, nampak cikgu, sorry. Okay, and then I want you to draw
like this. Okay, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. This is another blood vessel. Ini heart ni. Yang kiri dan kanan ini namanya blood vessel. Lepas ni kita akan belajar apa nama blood vessel ni. Okey, yang terakhir cikgu nak awak buat kat tepi ni. Awak macam ni. Okey, dua juga. Okey, boleh. So remember, there are four blood vessel connected to the heart. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu kena buat apa cikgu? Okay, seterusnya adalah I want you to divide. Okay, I want you to divide inside the heart. Macam ni ada dua kan? Sebenarnya inside our heart there are 4 space. Ada 4 ruang dalam jantung kita. Okay, so macam mana cikgu? Okay, macam ni Okay, buat macam ni. Yang ni awak buat macam ni juga. Okay, so ada berapa? 1, 2, 3, 4. Remember, in our heart there are 4 chamber. Ada 4 chamber. Chamber tu apa cikgu? Chamber tu sama maksud dengan space. Space tu ruang. Ruang yang ada dalam jantung kita ni ada 4. Okay. So remember yang bahagian bawah. Ni bawah ni kan, betul tak? Ni atas. Okay. Bahagian bawah ni nama dia ventricle. Ni V. Cikgu tulis V V. V tu maksudnya adalah ventricle. Boleh faham? Yang kat bawah ni. Yang atas ni nama dia atrium. Atrium. A tu adalah atrium. Boleh faham? So, cikgu, ini atrium, ini atrium. So, sama ke cikgu? Sama, tapi kalau kat sini cikgu cakap left atrium. Sebab apa? Dia berada kat sebelah kiri. Yang ni apa cikgu? Yang ni adalah right atrium. Sebab apa? Dia ada sebelah kanan. Ini pun sama juga ni. Ni right ventricle, ni left ventricle. Boleh faham? Okey, apa yang berada kat bawah ni adalah ventricle. Yang atas ni adalah atrium. Boleh faham? Okey, seterusnya, okey, sekarang ni awak dah belajar struktur yang ada dekat dalam jantung. Okey, yang tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni Tengah-tengah ni nama dia adalah septum. Ni cikgu letak kat tepi ni lah. Okey, cikgu tulis kat tepi ni lah. S tu adalah septum. Okey, kat tengah ni nama dia adalah septum. Okey, boleh faham? Okey, now we are going to study the name of the blood vessel. Ni kan cikgu cerita tadi kan ada 4 blood vessel kan. Okey, yang pertama yang sebelah sini. Okey, nama dia adalah pulmonary. Okey, pulmonary vein. Okey, nama blood vessel ni adalah pulmonary vein. Boleh faham? Okey, kalau yang ni, yang ni. Okey, yang ni nama dia adalah pulmonary juga. Pulmonary. Okey, kalau ini artery, yang ni kalau ni vein, ni apa? Dia artery lah. Pulmonary artery. Boleh faham? Okey, seterusnya yang sebelah dia ni apa? Sebelah dia ni nama dia adalah aorta. A-O-R-T-A. Aorta. Dan yang terakhir yang ni, yang ujung sekali ni, nama dia adalah vena cava. Vena cava. Okey. Okey, seterusnya adalah cikgu nak cerita inside the heart. Okey. Okey, seterusnya adalah cikgu nak ajar pasal valve. Okey, dalam jantung ada valve
Valve ejaan dia macam ni. V-A-L-V-E. Apa fungsi valve? Valve tu fungsi dia adalah to make sure blood flow in one direction. Blood flow in one direction. Ingat dalam jantung pun ada valve. Untuk pastikan darah mengalir dalam jantung tu satu arah sahaja. Okay, so kat mana kita nak jumpa valve dekat heart ni? Okay, pertama sekali cikgu nak awak buat macam ni. Okay, nombor 1 dekat sini. Awak buat macam ni macam titik 2 macam tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua dekat sini. Okay. Yang ketiga dekat sini. Okay, seterusnya dekat sini. So ada how many valve you can find in the heart? 4. Dan setiap valve tu ada nama dia yang tersendiri. Okay, cikgu bagi nama yang ni dulu. Okay, yang ni. Okay, nama dia adalah bicuspid valve. Nama dia ni, bicuspid valve. Fungsi dia apa? Sama make sure the blood flow in one direction. Okay, kalau yang ni yang ni. Okay, nama dia adalah tri. Tadi bi kan? Ni bi, yang ni tri. Tri apa? Tricuspid. Sama je, cuma awak tukar depan dia. Tricuspid valve. Boleh faham? Cuma yang dua-dua ni kiri dan kanan. Okay, dua-dua ni nama dia sama. Okay, cikgu tulis kat tepi ni. Alah, hodoh lah tulisan nanti kan. Tak apalah, tulis je lah. Cikgu tulis tepi ni lah Okay, yang ni cikgu tepikan sikit. Ni nama ni dengan ni sama Semilunar. Semilunar valve. Itu nama dia. Boleh faham? Okay, so this is how the heart structure looks like. Boleh faham? Okay.